Assalamualaikum murid-murid. Objektif kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menghuraikan syarat-syarat pembeli satu persatu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni belajar pelajaran muamalat, iaitu syarat pembeli. Syarat pembeli ada 6. Syarat pembeli daripada yang pertama hingga yang keempat adalah sama dengan syarat penjual yang murid-murid telah kenali sebelum ini. Mari kita ni sama-sama mengenali syarat pembeli beserta dengan 2 tambahan baru dalam syarat pembeli. Yang pertama adalah baligh. Baligh ialah orang yang sudah cukup umurnya untuk menunaikan kewajipan syarak seperti sembahyang. Seorang pembeli hendaklah seorang yang sudah baligh. Yang kedua, berakal. Berakal bererti seorang pembeli hendaklah mempunyai akal, memahami, mengetahui. Maka seorang pembeli hendaklah seorang yang berakal. 3. Boleh mempergunakan hartanya. Tidak ada yang menghalang seorang pembeli daripada mempergunakan hartanya. Syarat seorang pembeli hendaklah boleh mempergunakan hartanya. Syarat pembeli yang keempat, dengan kemahuannya. Seorang pembeli tidak ada yang boleh memaksanya untuk membeli sesuatu. Ia hendaklah membeli dengan kemahuannya sendiri. Yang kelima, beragama Islam jika barang yang dibeli itu Al-Quran. Jika barang yang dibeli itu merupakan Al-Quran, hendaklah si pembeli itu beragama Islam. Dan yang keenam, bukan kafir harbi jika barang yang dibeli itu senjata. Siapa dia kafir harbi? Kafir harbi ialah orang kafir yang selalu mengganggu dan membuat kekacauan terhadap umat Islam. Maka kafir harbi dilarang daripada membeli senjata. Dan dalam syarat pembeli, hendaklah bukan kafir harbi jika barang yang dibeli itu merupakan senjata. Keenam-enam tadi adalah syarat-syarat pembeli. Jika seseorang menjadi pembeli, maka ia hendaklah memenuhi Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan beragama Islam jika barang yang dibeli itu ialah Al-Quran? Daripada syarat pembeli yang kelima tadi, iaitu beragama Islam jika yang dibeli itu adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Mari kita ni sama-sama mengikuti. Jika orang kafir membeli Al-Quran atau barang yang ada padanya Al-Quran sekalipun satu huruf, jika ia dikosadkan sebagai Al-Quran. Gambar di bawah adalah gambar contoh. Jika seseorang orang kafir membeli Al-Quran atau membeli barang yang ada padanya Al-Quran atau ayat Al-Quran sekalipun satu huruf, jika ia dikosadkan, iaitu diniatkan sebagai Al-Quran, apa hukumnya orang kafir itu membeli? Hukumnya adalah tidak sah. Kerana orang kafir bukanlah orang yang beragama Islam. Sedangkan syarat pembeli hendaklah beragama Islam jika barang yang dibeli adalah Al-Quran. Seterusnya,
Jika orang kafir memiliki dirham dan dinar, yakni mata wang yang ada tertulis padanya sesuatu daripada Al-Quran kerana hajat dan kerana ia tidak dikosotkan sebagai Al-Quran. Gambar di bawah adalah gambar contoh. Jika orang kafir itu memiliki dirham atau dinar, yakni mata wang, duit, yang ada tertulis padanya sesuatu daripada Al-Quran kerana hajat, contohnya hajatnya untuk membeli sesuatu, dan kerana ia tidak diniatkan dikosotkan sebagai Al-Quran. Duit itu memang dipakai arah sesuatu negeri itu. Untuk ia berhajat membeli sesuatu barang atau ia akan membeli makanan. Apa hukum orang kafir memiliki dirham itu? Hukumnya adalah sah, kerana ia adalah untuk hajat. Ia bukan diniatkan sebagai Al-Quran. Hajatnya untuk membeli. Contohkan membeli makanan atau minuman. Keperluan. Seterusnya, jika orang kafir membeli Al-Quran bagi dirinya, sama ada ia membeli dengan sendirinya atau menerusi wakilnya yang beragama Islam. Gambar di bawah adalah gambar contoh. Orang kafir membeli Al-Quran untuk dirinya sendiri, sama ada ia membeli sendiri ataupun menerusi wakilnya yang beragama Islam. Ia ada mewakilkan, contohnya kawannya ada yang beragama Islam, diwakilkannya minta balikan Al-Quran. Apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak sah. Masih lagi kita ni berbalik arah syarat pembeli yang kelima tadi. Hendaklah beragama Islam jika barang yang dibeli adalah Al-Quran. Maka hukum orang kafir membeli ataupun mewakilkan arah seseorang untuk membeli Al-Quran adalah tidak sah. Seterusnya, jika orang kafir yang menjadi wakil kepada orang Islam membeli Al-Quran bagi diri orang Islam itu dengan syarat Al-Quran itu hendaklah dipegang dan diterima oleh orang Islam yang berwakil. Jika seseorang orang kafir disuruh oleh kawannya membeli Al-Quran, kawannya itu adalah seorang yang beragama Islam, kawannya ataupun keluarganya. Contohnya, beragama Islam menyuruh seseorang orang kafir ini untuk membeli Al-Quran. Tapi dengan syaratnya, Al-Quran itu hendaklah dipegang dan diterima oleh orang Islam yang berwakil itu. Kira orang kafir yang membeli tapi dipegang dan diterima oleh orang Islam yang menyuruh orang kafir tadi itu. Hukumnya adalah sah, kerana Al-Quran itu dipegang dan diterima oleh orang Islam yang berwakil tadi. Ini adalah kerana orang kafir ditegah daripada memegang Al-Quran. Orang kafir ditegah daripada memegang Al-Quran. Kalaupun seperti masalah ini, ia disuruh membeli oleh orang Islam, sama ada orang Islam itu sahabatnya atau keluarganya. Seterusnya, apa hukumnya jika orang murtad membeli Al-Quran? Orang murtad adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Apa hukumnya jika ia membeli Al-Quran? Hukumnya adalah tidak sah. Gambar tersebut adalah gambar contoh. Orang murtad, ia keluar daripada agama Islam. Ia sudah bukan lagi beragama Islam.
ia menjadi orang kafir. Apa hukumnya membeli Al-Quran? Tidak sah kerana hendaklah orang yang beragama Islam sahaja yang membeli Al-Quran. Berbalik kepada syarat yang kelima, syarat pembeli, hendaklah beragama Islam jika barang yang dibeli adalah Al-Quran. Sedangkan orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah, sampai sana saja penerangan cikgu mengenai dengan syarat pembeli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.